dalam soalan. Sekarang ni, kita terus pergi kepada soalan nombor 11. Soalan esei 10 markah. Banyak 10 markah ni. Okay, kita tengok macam mana jenis soalan dia. Macam mana nak dapat markah? Kita mestilah kena baca. Dia biasanya kaji maklumat di bawah. Kaji maklumat berikut. Study the following information. Perhatikan situasi berikut. Soalan ni macam itulah, kaji maklumat berikut. Dia akan bagi satu situasi, tugas kita baca. Kenapa kita kena baca? Sebab dekat dalam maklumat ni lah adanya jawapan. Kita kena cari. Yang lain tu pemboleh ubah manipulasi, yang sama pemboleh ubah bergerak balik. Yang sama pula. Yang kita nak perhati itu jadi pemboleh ubah bergerak balas. Soalan pertama dia akan tanya soalan pernyataan masalah. Tengok kat sini, dia akan tanya pernyataan masalah. Garis kata kunci, dia tanya pernyataan masalah. Soalan pertama selalu memang pernyataan masalah. Tak akan berubah tiba-tiba jadi hipotesis dulu, takkan. Dia dah stick ni format dia. Okay, jom kita sama-sama baca. Kita ada Cikgu Maznah dengan adik Cikgu Maznah. Dua-dua rabun dekat. Maka pakai kanta cembung lah. Dua-dua memakai cermin mata kanta cembung. Cikgu Maznah dia mengalami masalah rabun dekat yang lebih teruk. Cikgu Maznah. Nampak perbezaan kat sini. Cikgu Maznah rabun dekat lebih teruk daripada adiknya. Okay, kita tulis Maznah and adik. Cikgu Maznah punya rabun lagi tinggi daripada adik dia. Lagi rendah. Okay, so jadi dia memakai cermin mata yang lebih tebal. Kanta tebal. Jadi adik dia kan pakai kanta nipis lah. Kanta cembung yang lebih nipis. Kerana ingin menghasilkan jarak fokus yang lebih dekat. Fokus, jarak dia kita nak hasilkan lebih dekat daripada adik Maznah ni. Okey, so jadi apa pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah dimanipulasikan? Ketebalan kanta lah. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas akan jadi apa? Jarak fokus. Kalau kanta tebal, jarak fokus dia lebih pendek. Macam soalan bahagian A tadi, soalan first yang kita dah pergi. Jadi, kalau nak jawab soalan pernyataan masalah, tolong jawab dalam bentuk pertanyaan. Bila dah kita tanya, nama awak siapa? Kat mana kamu tinggal? Akhirnya mesti ada question mark. Tanda soal. Tak ada tanda soal, salah. Adakah ketebalan kanta cembung mempengaruhi panjang fokus? Tulis je lah soalan. Tak perlu jawab. Bawah ni tak perlu tulis ya. Tak perlu. Okey. Seterusnya. Soalan kedua. Dia tanya hipotesis. Nampak tak? Lepas pernyataan masalah, dia tanya hipotesis ya pelajar. Dia akan tanya hipotesis. Hipotesis, kamu tahulah semakin tebal kanta, semakin pendek jarak fokus. Okay, so buat satu, dapat satu markah. Lepas tu barulah diikuti dengan soalan dengan soalan membina eksperimen, merancang eksperimen. Kamu tak perlu buat eksperimen, kamu rancang eksperimen. Okey, dalam subjek sains ni hanya rancang. Tapi kalau kamu ambil pure sains macam fizik, kimia, bio, kamu kena buat eksperimen. Ada kertas 3 untuk sains tak ada. Kena rancang saja. Okey, rancang eksperimen. Step yang pertama, tolong cari senarai radas dan bahan. Dari senarai radas tu lah kita ada idea. Eksperimen apa yang aku nak buat ni? Okey. So bacalah. Kita baca pernyataan diberi. Cadangkan satu eksperimen. Dia minta kamu cadangkan untuk uji hipotesis kita. Hipotesis kita tadi, semakin tebal kanta, semakin kurang jarak fokus. Dengan menggunakan kanta cembung tebal, kanta cembung nipis. Kanta cembung tebal, nipis.
Pelajar, saya ada satu tips untuk kamu. Mana nak cari pemboleh ubah manipulasi? Dua alat yang terawal, dua radas yang terawal, dua atau tiga radas yang terawal. Dua atau tiga radas yang terawal, dia mesti bagi awal-awal. Pertama sampai ketiga. Sekarang ni dia bagi yang pertama, kanta cembung tebal. Terus dia bagi kanta cembung nipis. Okey, dah tahu dah. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah ketebalan kanta, jenis kanta. Satu tebal, satu nipis. Of course lah, bergerak balas, jarak fokus. Alright. Pemegang kanta, dia ada bagi kamu pemegang kanta, lilin, skrin putih dan pembaris. Dia bagi pembaris untuk kamu ukur lah jarak dia pendek ke panjang. Tak ada pembaris macam mana nak ukur kan? Okey. Huraian anda hendaklah mengandungi aspek berikut. Dia tanya tujuan. Nak cari, nak tulis tujuan macam mana? Tulislah untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Jangan tulis PM, PB pelajar. Saya cakap untuk mengkaji hubungan PM, PB. Tapi masukkanlah PM dengan PB kamu. Jangan malas sangat. PM, ketebalan kanta, PB, jarak fokus. Untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dan jarak fokus. Satu markah untuk kamu. Okey. Lepas soalan tujuan, barulah dia akan tanya pemboleh ubah. Pemboleh ubah PM kita dah ada, PB kita dah ada. Pemboleh ubah dimalarkan apa belajar? Dimalarkan, of course lah, jenis kanta. Kita tak bolehlah satu pakai kanta cembung, satu pakai kanta cekung. Tak boleh. So, semua kena pakai kanta cembung. Sebab nak kaji ketebalan kan? Ketebalan je nak kaji, bukan nak kaji cembung ke cekung. So, yang dimalarkan, yang tak boleh ubah, kena jenis kanta. Prosedur dan kaedah, cara nak buat. Pelajar takut nak jawab soalan ni. Soalan penjadualan datang ni tak takut. Dia takut nak jawab prosedur. Macam mana cikgu nak dapat markah penuh 4 markah dekat prosedur ni? Saya nasihatkan kamu untuk lukis. Lukis, jangan lupa label dan tulis sikit. Ada markah kat situ. Tengok yang pertama. Lepas kamu lukis, kita dah lukis radas penat-penat kan. Tak payahlah nak nyatakan lagi macam mana kita nak susun. Tulis je radas disediakan seperti ditunjukkan di atas. Dah lukis, tak payahlah susun. Okey. Lepas tu, tuang masukkan. Ni tak ada kaitan dengan tuang masukkan. Eksperimen ni tempatkan apa? Tempatkan kanta cembung di mana? Okey, dan lepas tu perhatikan, gunakan alat pengukur, gunakan pembaris, ukur jarak fokus di antara apa dan apa. Dapat satu markah di situ. Macam mana kamu nak dapatkan PB tu satu markah? Eksperimen kamu ulang dengan gantikan kanta tebal dengan kanta nipis. Alright, so macam tu je buat. Ayat kena buat ayat pasif tak boleh buat ayat macam ayat aktif. Saya pasti kamu semua terror lah pasif dengan aktif. Okey. 4 markah ni bukan semestinya kamu kena buat gambar dan kamu kena buat ayat. Tak semestinya. Cikgu saya tak suka sangat lukis. Tulislah ayat penuh pun ada markah di situ. Tapi bagi saya lebih senang kan. Kamu buat je, lukis je gambar. Bukan susah pun nak lukis lilin, kanta cembung. Tak susah. Okay, lukis saja. Asalkan pakai semua peralatan yang diberi. Dan tinggal cakap je lah, radas disusun seperti disediakan di atas. Skrin dilaraskan sehingga imej tajam terbentuk. Macam mana kamu nak dapat pemboleh ubah bergerak balas? Okey, panjang fokus diukur. Ni macam mana nak dapat PB kamu? Ukurlah panjang fokus. Dan eksperimen ulang dengan guna kanta nipis. Lagi satu markah. Macam mana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi kamu? Kalau buat ayat penuh, kena nyatakan satu-satu kanta cembung. Diletakkan di hadapan skrin putih. Pula tu letakkan lagi lilin di belakang kanta cembung. Berapa cm kena nyatakan. Okey, susah kan ayat penuh ni? So, lukis. Tak perlu lukis cantik-cantik. Kita bukan kelas seni. Saya keep on repeat.
kita kelas sains lukis je asal nampak bentuk. Alright. Settle dah procedure. Sekarang kita pergi soalan penjadualan data. Penjadualan data 1 markah je Cikgu, macam mana nak buat penjadualan data? Pemboleh ubah manipulasi dah ada dah tadi. Masukkan je lah. Ketebalan kanta. Kanta apa? Kanta cembung. Jarak fokus. Pemboleh ubah bergerak balas, jarak fokus. Kalau jarak kan biasanya dalam unit cm, kamu ukur dalam cm, jadi tulislah cm. Kalau contohnya eksperimen mikroorganisma, kehadiran koloni bakteria. So tak ada jarak kan. Kita tulis ya atau tidak tu tak payahlah tulis unit. Okey, ketebalan kanta cembung. Satu kamu pakai tebal, satu kamu pakai tipis. Kalau dia dah bagi berapa cm, nyatakanlah di sini. Tapi tak ada bagi, dia bagi tebal dan nipis saja, maka tulislah tebal dan nipis. Jangan pandai-pandai tulis di ruangan sini Jangan isi. Kamu tak buat eksperimen. Kamu hanya jalankan eksperimen. Kalau untuk pemeriksa yang tegas, ada jawapan salah, terus kamu tak dapat markah. Kalau ada yang baik sikit, dia tengok, okey budak ni ada yang ni, dia akan abaikan yang ni. Biarkan kosong. Nak selamat, biarkan kosong. Biarkan kosong. Dan satu tips yang kamu kena take note di sini. Buatlah jadual. Nampak je soalan nombor 11, soalan esei. Buat satu jadual, dimulakan dengan pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, prosedur penjadualan data. Buat je dulu. Saya nak buat nanti kemudian. Buat jadual dulu supaya tinggal isi je. Supaya tak tertinggal. Tak adalah dah lambat kan, tengok masa, lagi berapa minit je. Sampai soalan yang senang pemboleh ubah yang boleh jawab ni pun tertinggal. Sayang kan? 1 markah dekat sini, markah kedua, tujuan 1 markah, di sini 2 markah, pemboleh ubah kamu tapi kena bagi 3-3 ni, jangan bagi 2 je. Kalau tak bagi 3-3, tolak 1. Prosedur 1 markah dan prosedur 4 markah dan last sekali 1 markah. Total 10 markah. Nak dapat 10 markah macam tu je soalan esei. Harap kamu semua dapat jawab soalan esei ni lepas ni.